Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa sekali lagi setelah kita satu sesi kita berehat sebentar. Berjumpa kembali alhamdulillah dalam percubaan kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada perkara yang lebih terbaiklah kita katakan yang kita buat adalah selain daripada untuk kita memperbincangkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara kita kata zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab zikir itu bukanlah semestinya orang kata yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu pun zikir. Tapi zikir itu kalau dari segi bahasa maksudnya mengingati. Jadi apa cara kita mengingati yang paling terbaik ialah tentu sajalah dengan memahami, dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita katakan bahawa mempelajari ayat Quran juga termasuk daripada majlis zikirlah, majlis untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana siapa yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan bahawa dia akan mengingati kita. Mengingati orang yang mengingati dia lah, maksudnya dia ambil cakna lah pasal kita insya-Allah. Baik, tanpa kita melengahkan masa, alhamdulillah kita dah masuk kepada surah yang ke-109 iaitu surah Al-Kafirun. Jadi bila kita kata tengok pada terjemahan surah Al-Kafirun, ringkas sahajalah bahasa kita pun orang-orang kafir lah. Jadi kenapa didatangkan surah ini, insya-Allah kita akan perbincangkanlah. Secara ringkas tadi pun Cik Muhammad dah terangkan bahawa surah ini statusnya adalah surah Makkiyah, ada 6 ayat lah. Jadi dikatakan bahawa surah ini diturunkan ketika fasa yang kedua. Fasa kedua bermaksud bahawa dakwah telah pun dilakukan secara terus terang. Secara terang-terangan. Jadi bila dah dilakukan secara terang-terangan, kita tahu akan adanya penentangan lah. Dah keluar daripada fasa pertama itu fasa persembunyian. Di mana Nabi bersembunyi, Nabi pergi ke rumah yang mana sahabat nama dia apa tu, Al-Qam tu kan, Arkam tu. Jadi kemudian apa yang Nabi buat, fasa kedua Nabi diperintahkan untuk mendatangkan wahyu ini secara terang-terangan, maka akhirnya mendapat penentangan terutama daripada kalangan pemimpin-pemimpin Arab Quraisy itu sendiri. Kalau orang-orang miskin tu dia kurang tentang Nabi. Kebanyakan yang ikut Nabi pun orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang yang ditindas. Tetapi yang paling mendapat penentang utama ialah pemimpin-pemimpin Arab Quraisy itu sendiri. Jadi dia turun di Mekah seperti mana kita katakan tadi sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Nama yang paling popular ialah Al-Kafirun. Ada nama lain juga yang ulama letakkan seperti Al-Ibadah, Ad-Din. Jadi ada juga kata Mu'kisash, itu penyembuh. Kerana kandungannya dikatakan menyembuhkan dan menghilangkan penyakit kemusyrikan. Itu antara yang ulama letakkan lah. Jadi tema utama surah ini adalah seperti mana yang kita ketahui adalah penolakan usul oleh kaum musyrikin. Musyrikin datang jumpa Nabi. Kita tahu perkara ini untuk apa? Untuk berkompromi lah dengan Nabi, untuk kita katakan bahawa dia kata dalam sebuah riwayat sebab turun ini adalah sebab ada tokoh-tokoh musyrikin di Mekah seperti siapa? Seperti Al-Walid, Al-Muwirah, Aswad ibn Abdul Muttalib, Umayyah ibn Khalaf. Dia datang jumpa Rasulullah. Dia nak tawarkan kompromi. Untuk apa? Untuk berkaitan dengan pelaksanaan agama mereka. Apa usul mereka yang paling utama ialah agar Rasulullah bersama umat Rasulullah SAW ikut kepercayaan mereka, dan mereka pun akan ikut kepercayaan ajaran Islam. Apa yang mereka cuba usulkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah setahun kamu sembah Tuhan kami dan kami akan sembah Tuhan kamu setahun. Maksudnya mereka nak macam kita katakan bahawa berkompromi lah. Setahun aku sembah Tuhan kau, setahun kau sembah Tuhan aku. Maknanya cara ibadah kita ikut kau Muhammad, kemudian kau ikut cara kami. Jadi kalau agamamu benar, kami dapat keuntungan sebab kami juga menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami benar, kata mereka, kamu juga akan memperoleh keuntungan. So dapat orang kata win-win situation lah, dia kata macam tu. Demikianlah lebih kurang usul yang Arab musyrikin bawa. Maka dengan tegas Rasulullah SAW diperintahkan untuk menolak usul inilah. Ini antara yang dikatakan bahawa
inilah asbabun nuzul kenapa turunnya surah ini. Sebab bukan selalu Allah SWT panggil orang tu dengan al-kafirun semua. Kadang-kadang Allah panggil apa tu wahai manusia. Kadang-kadang Allah panggil wahai orang beriman. Kenapa di sini kenapa Allah memanggil golongan al-kafirun? Kerana apa? Kerana mereka ini bukan sahaja menentang dakwah Nabi, bahkan melibatkan fizikal pun. Kita tahu pun nanti ada sahabat Nabi yang terbunuh pun. Ada seperti mana Bilal bin Rabah pun diseksa. Maka sebab tu Allah memanggil mereka ini dengan gelaran al-kafirun, orang yang kafir, di makna orang yang ingkar lah, orang yang sangat ingkar. Sebab kita tak boleh suka-suka dengan jiran kita nak panggil al-kafirun ni. Satu perbincangan yang sangat luas, terutama dalam album ulama kontemporari. Boleh tak kita panggil kawan kita wahai si kafir? Walaupun daripada segi sudut fiqahnya benar, tetapi dari segi akhlak, daripada segi kata muamalat tu tidak sesuai lah. Sebab tu diberi nama lain kalau oleh ulama seperti ulama besar, dia panggil kepada ghairu muslim atau non muslim lah, selain bukan Islam. Itu nama yang lebih baik untuk melunakkan hati mereka. Sebab Allah pun bukan sentiasa panggil mereka dengan golongan dengan kafir. Melainkan kalau kita lihat kepada asbabun nuzul, apa sebabnya? Sebab penentangan itu telah berlaku dengan sangat keras sekali, maka wajarlah mereka ni digelar oleh Allah SWT sebagai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus sahaja masuk kepada ayat yang pertama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul. Katakanlah, ya ayyuha, wahai sekalian al-kafirun. Allah tak start terus dengan ya ayyuhal kafirun. Tetapi Allah suruh Nabi yang cakap, ya ayyuhal kafirun. Kalau macam orang-orang seperti contemporary, seperti Norman Alihan, dia kata, seolah-olah Allah tak nak cakap dah dengan orang-orang kafir ni. Marah sangat Allah SWT ni sampai sebenarnya boleh je Allah datangkan ayat ni, ya ayyuhal kafirun, terus direct. Macam Allah kata, ya ayyuhallazina amanu. Tapi sini Allah kata, kul, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka ni, aku pun tak nak cakap dah kat dia ni. Seolah-olah macam itulah kita bayangkan. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir semua. So Allah sendiri suruh Nabi dia cakap kat dia, Allah tak nak address dia direct, seolah-olah memang Allah murka kepada mereka. Baik, sebelum kita bincang lebih lanjut perkataan tersebut, kita lihat apa penafsir Al-Quran yang mengatakan, yang klasik katakan. Menurut Al-Biqai rahimahullah ta'ala, salah seorang penafsir Quran, dia kata, kerana pada akhir surah yang lalu, iaitu surah Al-Kawthar, dinyatakan bahawa siapa yang membenci Rasulullah SAW, dia tidak ada nilai langsung di sisi Allah, maka sudah sewajarnya Rasulullah SAW mengarahkan semua perhatian kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya. Maka dalam surah ni dia ajar bahawa Rasulullah kena berucap kepada mereka nak menunjukkan bahawa berbezanya antara ajaran yang Nabi bawa dan apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi. Maksudnya Allah seolah-olah nak cakap kepada mereka ni, itu terutama pemimpin-pemimpin Quraisy, bahawa kalian ni tidak ada nilai di sisi Allah SWT kalau kalian tidak mengikut agama Allah SWT. Baik. Jadi kita lihat kata Allah kata tadi dalam ayat ini, Allah katakan kul. Bila kata kul, maksudnya Allah suruh siapa? Yang paling utama ialah Rasulullah SAW. Katakan kepada golongan yang datang itu, iaitu pemimpin-pemimpin Quraisy. Yang itu yang paling utamalah. Yang menarik juga, ini juga sebagai bukti bahawa Rasulullah SAW dia tak kurangkan walaupun satu perkataan firman Allah. Kalau kita cakap ke anak kita, misalnya kita kata kita cakap ke anak kita lah, anak kita yang satu ni, mungkin anak kita nama Abu ke, ni standard klasik, nama zaman sekolah rendah. Cakap ke Ahmad, ayah kita kata cakap dekat Ahmad, ayah dah masukkan duit. Misalnya kata macam tu. Cakap ke Ahmad. Kita tak pergi ke Ahmad, kita tak kata cakap dekat Ahmad, macam tu, ayah dah masuk duit. Kita kata Ahmad, ayah dah masuk duit. Kita tak ulang sebiji-sebiji apa yang bapa kita kata. Tetapi Rasulullah ulang sebiji-sebiji apa yang disampaikan oleh Jibril. Kul ya ayyuhal kafirun. Rasulullah cakap kul ya ayyuhal kafirun. Padahal kalau nak sampaikan, Rasulullah boleh cakap je ya ayyuhal kafirun. Ini menunjukkan bahawa satu sebiji-sebiji apa yang Allah sampaikan, Nabi
sampaikan. Nabi tak tinggalkan walaupun salah satu perkataan pun. Ini menunjukkan bahawa betapa amanahnya Jibril itu sendiri dan juga Rasulullah SAW. Itu antaranya. Jadi bila kita lihat kepada macam surah-surah lain juga, Rasulullah bila dia cerita pasal doa pun Rasulullah kata kur rabbi zidni ilma. Sedangkan Rasulullah boleh saja cakap rabbi zidni ilma, ajarkan doa saja, tapi Rasulullah kata kur rabbi zidni ilma. Katakanlah Tuhanku tambahkan ilmu. Menunjukkan bahawa apa sahaja yang Rasulullah bawa itu tidak tinggal walaupun satu perkataan. Okey. Jadi kalau kita lihat juga kepada perintah kul ini juga menunjukkan bahawa kepada umat dia juga, iaitu kita, bahawa kalau kita nak kena ada benda yang kita tak boleh berkompromi dengan orang-orang bukan Islam lah. Misalnya kalau dia bersangkut dengan ibadah, dia bersangkut dengan benda-benda tauhid, kita kena cakap kita tak boleh buat perkara inilah. Walaupun itu menyebabkan mereka terasa hati, terutama kalau orang yang masuk Islam misalnya, menyebabkan mak ayah mereka sakit tak puas hati dengan mereka pun, ada benda yang dia tak boleh nak kompromi. Jadi ini menunjukkan bahawa ditunjukkan pada orang Islam juga supaya menyatakan perkara ini secara terang-terangan bahawa kita akan melakukan apa sahaja yang Allah perintahkan dan kita akan jauhi apa sahaja yang larangan, walaupun perkara tersebut tidak diredai oleh orang-orang yang menentang Islam lah. Itu antara yang diajar kepada umat Islam itu sendiri. Walaupun begitu, kita kena lihatlah kepada keadaan masyarakat kita. Sebab keadaan masyarakat kita tentu tak sama seperti mana keadaan masyarakat yang keadaan yang sedang diturunkan ayat ni, itu surah Al-Kafirun ni. Kerana mereka sini membawa usul tersebut, maka apabila usul tersebut dibawa, maka perlulah ditolak dengan tegas sekali. Baik, kalau mari kita lihat kepada apa pula maksud Al-Kafirun. Al-Kafirun asal maksudnya katanya kafara. Kafara tu maksudnya apa? Dia menimbus. Kalau kita nak kata orang yang menimbus tanah tu, peladang ke petani yang menimbus tanah, itu juga kita kata kafar. Dia menimbus tanah tu. Jadi apabila kita faham daripada maksud kafara itu menutup dan mengembus, maksudnya bila dia tutup, dia kena ada satu benda yang tutup. Apa yang ditutup? Dia tutup pintu hati dia. Maksudnya bila dia tutup pintu hati dia, sebenarnya dia tahu bahawa apa yang dia bawa itu adalah satu kebenaran, tetapi dia tidak mahu. Jadi dia tutup. Itu asal maksud kafir. Jadi antara maksud kafir lagi ialah mengingkari keihsanan Allah dan juga kerasulan Rasulullah SAW. Tidak mensyukuri nikmat Allah juga termasuk sebagai kafir. Dia kufur tu, kita pernah dengar perkataan kufur nikmat tu. Sebab Allah dah bagi nikmat kepada orang Arab Quraisy ni pelbagai nikmat. Contoh kita lihat daripada surah Al-Quraisy, di mana Allah jadikan mereka sebagai orang yang menjaga Kaabah, bagaimana mereka boleh berdagang di musim panas dan di musim sejuk, bagaimana Allah bagikan mereka sebagai orang-orang yang dihormati. Itu semua nikmat yang telah Allah bagi kepada mereka, dan mereka telah kufur kepada nikmat Allah SWT itu. Dan mereka juga tidak mengamalkan petunjuk ilahi walaupun hati mereka sebenarnya memperakui kebenarannya. Sebab diceritakan dalam sirah pun kadang-kadang mereka ni mereka ni yang pemimpin-pemimpin yang besar ni, mereka pernah pun curi-curi cuba dengar apa yang Rasulullah sampaikan. Sebab mereka faham pun apa yang Rasulullah sampaikan, sebab ayat Quran itu disampaikan dalam bahasa mereka sendiri. Baik. Kemudian apabila Allah kata kat mereka kul ya ayyuhal kafirun, Allah suruh Nabi kata kat mereka wahai orang-orang kafir. Jadi bila kata kul ni, bila kata wahai ni, ya harfun nida ni, satu seruan ni, maka orang akan terdengarlah, orang akan memberi perhatian. Apa yang hendak Nabi sampaikan? Nabi bukanlah sampai dalam bentuk kita macam kita sampaikan berlagu kan, kita baca berlagu biasalah sebab kita nak baca untuk menghayati. Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi tak sampai macam tu. Nabi kata qul ya ayyuhal kafirun. Maksudnya nak bagi manusia mendengar perhatian. Itu kata kita harfun nida, itu memanggil, menyeru manusia. Apa Nabi kata? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Okey, ini menarik. Nanti ada beberapa perkara yang teknikal sedikit, tapi saya harap saya boleh terangkan dengan baiklah. Kata a'budu ni dia berbentuk kata apa? Kata kerja kini lah. Kita kata fi'il mudhari ataupun kita kata dalam bahasa Inggeris present tense. Jadi bermaksud apa? Aku tidak akan, sekarang, akan datang, dan selama-lamanya, tidak selama-lamanya, lan abadan kita katakan dalam bahasa Arab, tidak akan selama-lamanya aku akan sembah apa yang engkau sembah.
Nanti kita tahu usul tadi nak kata setahun aku sembah Tuhan kau, setahun kau sembah Tuhan aku, macam tu. Cara kami beribadah. Aku takkan sesekali, sekarang pun aku takkan buat, akan datang pun aku takkan buat, selama-lamanya aku tidak akan buat. Itu maksudnya bila kata Allah gunakan fi'il mudhari, Allah guna present tense, maksudnya dia berlaku secara berterusan. Itu kata, itu antara penafsirannya lah. Baik. Kalau kita lihat terus kepada ayat 3 pula, Allah kata wala antum abidu nama a'bud. Dan tidaklah juga minta maaf. Ayat 3 tu, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala antum abidu nama a'bud. Jadi apabila kita lihat pada ayat ni mengisyaratkan kepada mereka supaya orang-orang kafir ni mengabdi diri kepada Allah dalam erti kata sebenar. Sebab mereka sebenarnya sembah Allah juga. Kalau mereka pun mengaku mereka sembah Allah, sebab tu dalam kebanyakan ayat Allah gelar mereka sebagai Arab musyrikin. Allah gelar mereka sebagai musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah. Tetapi seperti mana yang kita telah pelajari dalam surah Al-Bayyinah, walaupun mereka mensyirikkan Allah, walaupun mereka mengaku mereka sembah Allah, tetapi apabila mereka mempersekutukan Allah, mereka dianggap sebagai orang kafir. Lam yakunil ladzi kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah mereka ini kafir semasa selepas mereka mendapat, sehinggalah mereka mendapat bukti yang nyata. Walaupun mereka Yahudi ke, mereka Nasrani ke, mereka musyrikin, mereka tetap dikira sebagai orang kafir. Kerana apa? Kerana mereka telah mensyirikkan Allah SWT, di mana untuk orang Islam sendiri pun dosa syirik dia tidak diampunkan oleh Allah SWT jika dia tidak bertaubat. Dia tak boleh dihapuskan dengan, kalau kita tahu dosa-dosa lain, Nabi kata susuli kejahatan kamu dengan kebaikan, dia boleh menghapuskan dosa-dosa kamu semua antaranya. Tetapi dosa syirik dia tak boleh. Dia tak jadi. Sebab dia berkait dengan akidah, mesti minta ampun sebelum pergi daripada muka bumi Allah ni. Kalau tidak, kita bermasalah lah. Tak kira lah dia ada syirik kecil ke syirik besar. Tetapi apa syirik kecil besar pun kita kena hati-hatilah. Sebab yang kecil dia boleh jadi besar. Api yang kecil dia boleh jadi besar. Jadi kita kena hati-hati. Tapi tentu sajalah yang tidak memasukkan kita kepada syurga itu adalah syirik yang besar lah. Syirik yang merasakan bahawa ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah, yang mengatasi kuasa Allah ataupun setanding dengan Allah, yang itu kena jaga-jaga. Dan kalau yang kita lihat pada ayat ini juga merujuk kepada siapa? Kita katakan tadi merujukkan kepada pemimpin Mekah yang nak kompromi, yang nak supaya Nabi berkompromi dengan penyembahan mereka lah. Jadi apabila bila kita lihat lagi kepada ayat ini, wala antum abidu nama a'bud, bukanlah kamu penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya selama-lamanya kau tidak akan sembah apa yang kami sembah. Kalau kata penafsir Quran mengatakan bahawa merujuk kepada pemimpin Mekah, ternyatalah kebanyakan daripada pemimpin Mekah itu memang sampai sudah mereka tidak masuk Islam kerana kebanyakan mereka mati ketika perang Badar. Ayat yang itu menunjukkan bahawa mujizat kepada Nabi Muhammad, walaupun ini adalah peringkat kedua, baru fasa kedua, belum berlaku peperangan lagi, belum lagi Nabi berhijrah ke Madinah, tapi ternyata bahawa mereka ini memang kekal dalam kekafiran mereka. Bukanlah ayat ini untuk semua orang, tetapi ayat ini adalah untuk orang yang betul-betul memang dah nampak menentang, menggunakan kekerasan, menggunakan segala prasana mereka untuk menjatuhkan Islam, terutama orang Arab Quraisy yang mereka sebenarnya pun cuba nak bunuh Nabi pun kalau mereka berkemampuan melakukan perkara tersebut, sehingga mereka mengusir Nabi sehingga menyebabkan Nabi terpaksa keluar dengan perintah Allah SWT daripada Mekah itu. Sebab apa? Sebab adanya tentangan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy ini. Jadi ternyata mereka ini wajar digelar sebagai orang yang kafir sebab setelah Nabi itu datang daripada golongan mereka sendiri, dalam bahasa Arab keturunan mereka sendiri, bangsa mereka sendiri. Bukan sekadar bangsa mereka, tribe mereka sendiri. Maksudnya dia punya golongan sendiri, bukan orang-orang yang calang-calang orang yang mereka sendiri panggil sebagai Al-Amin, itu orang yang dipercayai. Baik. Jadi kalau kita lihat balik ayat 1 dan 3, dia peringatan kepada Rasulullah SAW agar menolak usul kaum musyrikin dan juga penegasan tidak akan ada titik temu pemimpin tersebut sebab kekufuran mereka ni sudah masuk dalam darah daging mereka. Maksud mereka ni telah termasuk sebagai orang yang sangat degil. Mereka menunjukkan penentangan secara terang-terangan.
Mereka dah tak ada cover-cover lagi dah. Mereka betul-betul mereka tak puas hati, mereka bunuh, mereka boycott, mereka buat apa saja cara untuk menghalang Nabi untuk melakukan ibadah. Bahkan diriwayatkan juga ada juga orang-orang kafir yang mengganggu, yang meletakkan najis di atas Nabi ketika Nabi semayang. Agak silap Abu Jahal ke macam tu, ke Abu Lahab, saya tak pasti yang tu, antara dua lah yang tu. Dia ganggu Nabi semayang, dia letak najis ke dalam belakang Nabi. Dia buat perkara-perkara yang menyakitkan Nabi secara direct. Jadi menunjukkan bahawa mereka ini tidak ada harapan lagi untuk menerima Islam. So Allah katakan kepada mereka, Allah katakan Nabi supaya bagi tahu direct kepada mereka, kul ya ayyuhal kafirun, katakan mereka wahai orang kafir, la a'budu, aku tidak akan selama-lamanya menyembah apa yang kamu sembah, dan kalian pun tidak akan selama-lamanya menyembah apa yang aku sembah. Baik. Kita terus lihat kepada ayat yang keempat dan kelima. Bila dilihat pada ayat yang keempat Allah lanjutkan, wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abidu nama a'bud. Okey. Bila dilihat pada ayat abattum ni kita lihat bahawa abattum ni dalam bentuk kata kerja yang lampau. Fi'il madhi kita katakan apa? Past tense. Kalau kita lihat sebelum ni Allah gunakan present tense. Kalau sebelum ni qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, aku takkan sembah. Semua itu adalah present tense yang masa kini dan masa akan datang. Wala antum abiduna ma'bud pun aku takkan, dan kamu pun tidak akan sembah apa yang aku sembah pun present tense. Tetapi di sini kita lihat ayat keempat, wala ana 'abidum ma abattum. Dan aku apa tidak akan pernah menyembah apa yang telah kamu sembah. Ma abattum tu kalau kita nak terjemah dia tak tulis telah tu. Dia letak asli lah. Bukan saya nak ubah ayat Quran tapi nak menunjukkan bahawa Allah menggunakan past tense. Pasti ada perbezaannya antara penggunaan Allah awal-awal. Kenapa ada berbeza? Baik. Jadi kalau kita dapat tetapi apabila Allah menyatakan tentang Nabi, iaitu ayat kelima, wala antum abiduna ma'bud, Allah masih konsisten. Allah kata, dan kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Dekat Nabi Allah tak pakai past tense. Kalau tuan-tuan perasan, ada satu je Allah guna past tense untuk orang kafir, iaitu ayat yang keempat. So apa beza dia? Kenapa begitu? Kenapa begitu teliti sekali Allah SWT? Allah kata kat Nabi kata awal, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah selama-lamanya. Kemudian ayat keempat, aku tak akan sembah apa yang telah kamu sembah. Tetapi ayat 5 Allah kata, dan kamu pun tidak akan sembah apa yang aku masih sembah dan akan sembah. Present tense. Itu cantik sebenarnya Allah SWT nak tunjuk kat kita. Itu pun mujizat sebenarnya. Dapat mujizat bahasa. Dapat lihat bahawa betapa Allah konsisten menunjukkan bahawa Rasulullah tak pernah menyembah selain daripada Allah. Sebelum Rasulullah dilantik pada Nabi pun Rasulullah tak pernah sembah berhala. Rasulullah sentiasa sembah Allah mengikut syariat Nabi Ibrahim lah. Ketika itu sampailah dia diturunkan wahyu oleh Allah SWT. Maksudnya Nabi tidak pernah menyembah selain daripada Allah SWT. Daripada kecil sampailah dia dilantik dia menjadi Nabi, sampailah dia ke akhir hayat. Tetapi bukan dengan orang Arab musyrikin. Arab musyrikin yang kalau diriwayatkan dalam kitab tafsir mengatakan zaman jahiliah kalau dia jumpa batu yang cantik dia sembah. Kalau dia tak jumpa batu dia tak jumpa batu tu, dia buat bukit kecil daripada pasir, dia sembah pula bukit pasir tu. Dia ambil pula, dia nampak unta lalu, dia perah susu ke atas bukit tu, dia jadikan tempat tu tempat yang untuk disembah. So apa sahaja boleh menjadi sembahan dia. Kalau kita tahu juga Arab musyrikin bukan sahaja sembah berhala, mereka juga ada juga golongan-golongan mereka yang yang menyembah matahari, yang menyembah bulan. So mereka apa sahaja penyembahan mereka boleh berubah mengikut apa yang mereka rasakan keramat lah, kita katakan dalam bahasa kita. Kalau kita rasa benda ni keramat, bolehlah kita sembah. Sebab tu mereka tak ada masalah pun untuk pergi kepada Nabi dan cakap, aku sembahlah apa yang cara kau sembahlah apa yang aku sembah. Itu menunjukkan bahawa Nabi kata, aku tak akan sembah apa yang telah kamu sembah dulu. Kalau kamu pernah sembah perkara itu, aku pun tak akan sembah. Apa yang kamu sembah sekarang pun aku tak akan sembah.
apa yang kamu akan sembah akan datang pun aku tidak sembah. Betapa konsisten je Allah nak bagi tahu Nabi Muhammad SAW ini, dan ini menunjukkan bahawa betapa telitinya apa yang digunakan dalam Al-Quran ini. Walaupun satu ayat, walaupun dua ayat pun Allah tidak akan pernah tersilap dalam menggunakan perkataan. Jadi ayat sebentar. Jadi kita dapat lihat juga, jadi ini perkataan kalau kita lihat kepada ayat 4 dan 5 ni, sebenarnya kalau ikut terjemahan menurut setengah penafsir, kalau kita lihat ayat 2 dengan 3 ni, aku takkan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga kata kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat kata dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Okey. Tetapi setengah penafsir mengatakan bahawa penggunaan ma ni dia ada banyak maksud. Dia boleh ada dua penggunaan. Ini saya kata teknikal sedikit. InsyaAllah saya cubalah. Kalau penggunaan ma ni kata, antara dia maksud ma ni adalah ma untuk mausul, ma untuk menyambung ayat. Yang biasa kita gunakan, apa yang aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Tetapi ma ni juga dia boleh jadi kata terbitan. Dia boleh jadi masdar. Macam mana dia boleh berubah? Dia boleh menyebabkan ma tu mencakap, dia boleh jadi berubah, aku tidak akan menyembah cara kau sembah. Jadi ada juga ulama tafsir yang buat macam tu. Maksudnya dia nak bezakan ayat 2 dengan 3, dia menyebabkan ayat 4 dan 5 ini dia tafsir cara lain sikit. Dia tafsirkan, aku bukan sekadar tidak menyembah apa yang kamu sembah, aku tidak akan menyembah cara yang kamu sembah. Yang itu antara, dan engkau juga tidak akan sembah mengikut cara yang kami sembah. Okey, tuan-tuan kena faham dari sini, dari sudut ini, dari bahasa ni susah sikit nak terangkan, dia kena belajar dalam lagi, dan saya bukanlah orang yang pakar bahasa pun. Jadi kalau kita nak katakan kenapa ada ulama menafsirkan begini, sebab kalau kita lihat kepada syahadah kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, hamba Allah. Kalau kita lihat kepada Arab musyrikin, mereka sembah Allah. Mereka kata mereka sembah Allah. Tetapi at the same time, sembah Allah mereka itu masih tidak tauhid, sebab mereka sembah selain Allah SWT. Dan satu syahadat kedua yang mereka tak ada ialah mereka tidak mengikut cara seperti mana Nabi buat. Walaupun mereka tahu, mereka mendakwa bahawa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim AS. Mereka juga melakukan mereka melakukan haji, mereka bertawaf di Kaabah, tetapi mereka menukuk tambah amalan-amalan yang tidak ada. So sebab tu Nabi kata, sebab tu ada ulama menterjemahkan, menafsirkan ayat 45 ini, menunjukkan aku juga tidak akan menyembah cara yang engkau beribadah seperti mana yang engkau beribadah. Iaitu apa, bila mereka di hadapan Kaabah, mereka bertepuk-tepuk tangan, mereka bersiul-siul, bahkan ada di antara mereka yang melepaskan pakaian mereka. Dalam keadaan tu kalau mereka merasakan bahawa pakaian mereka tidak suci, ada riba, ada semua, ada perkara-perkara yang haram, jadi mereka rasa lepaskan supaya mereka suci di hadapan Allah SWT. Itu menunjukkan ada ajaran yang mereka ambil, ada ajaran yang mereka tinggal. Sebab tu Allah kata apabila nak masuk Islam, dalam Quran Allah kata masuklah secara sempurna. Tak boleh ambil sikit-sikit. Tapi mereka ambil sedikit-sedikit. Sebab tu ada ulama menterjemahkan, menafsirkan bahawa di sini adalah menunjukkan bahawa aku tidak akan sembah cara yang kamu sembah, dan engkau juga tidak akan ikut cara yang kami pelakukan. Dan perlu juga kita ketahui bahawa perkataan ibadah itu, perkataan a'budu tu bukan sahaja bermaksud sembah, tetapi dia juga bermaksud memperhambakan diri kepada Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang kita lihat kita tak faham kepada berapa ibadah misalnya. Misalnya kita berwuduk. Apabila kita berwuduk, kita mengeluarkan angin. Dan angin tu keluar daripada tempat yang lain. Tetapi kenapa kita kena membasuh tangan? Kenapa kita membasuh muka? Ada perkara yang kita tak faham. Aku keluar angin tempat lain, itu aku kena basuh tangan, aku kena basuh muka. Minta maaf kalau itu agak tak baik saya kata macam tu. Tapi itu contoh. Tetapi kita tak faham. Sebab tu ada ulama mengeluarkan perkataan apa? Ta'budiyah. Maksudnya kita ni kita follow je apa yang Allah buat, sebab apa kita redha dengan apa yang Allah suruh. Dia antara dua ibadah. Ibadah ni Allah redha dengan kita. Allah redha dengan apa yang kita buat, dan kita pun redha dengan apa Allah tunjuk, Allah bagi kat kita. So apa Allah kata itu betul lah. Walaupun kita tak tahu apa
apa hikmah dia. Contoh macam sapu khuf tu kan. Kita sapu khuf. Sapu atas stocking tu, sapu atas kasut tu untuk nak berwuduk tu, kalau dia tak boleh nak, dia ada cara kalau dia dah pakai, dia dah keluar dalam masa lama, susah untuk dia keluar untuk buka dia punya khuf tu, kasut atau stocking yang tebal tu. So dia nak berwuduk, dia boleh letak saja atas kasut dia. Sedangkan yang kotor tu di bawah, kenapa letak di atas? Kadang-kadang kita terfikir, kalau kita nak guna logik akal, lama-lamanya ada benda ibadah ni kita tak faham, itu kata tak budiah. Kita terima sahaja apa yang Allah kata. Sebab apa? Sebab itu adalah termasuk daripada benda-benda yang kita tak faham. Benda yang kita memperhambakan diri kepada Allah SWT. Ada benda yang kita boleh kaji, ada benda yang kita terima sahaja apabila berkait dengan perkara-perkara ibadah. Sebab tu Umar Al-Khattab, bila dia kata dia tengok kepada Nabi minta maaf. Apabila Nabi mencium Hajaratul Aswad tu, dia kata kalau aku tak lihat, engkau ni batu je, kalau aku tak lihat Nabi buat, aku tak buat dah. Maksudnya dia follow sahaja apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT dan Nabi-Nya Rasulullah SAW. Baik. Okey. Jadi apabila kita lihat, bila para ulama mentafsirkan bahawa aku tidak akan memperhambakan diri ataupun menyembah cara yang kamu sembah, dan kau pun tidak akan sembah mengikut apa yang cara yang kami sembah, menunjukkan bahawa Islam ini dia ada tauhid dan dia mesti ada syariat. Dia tak boleh berpisah antara dua tu. Dia mesti ada beriman, percaya, dan mesti ada amalan, dan dia mesti ikut seperti mana yang Nabi buat. Sebab tu kaedah yang saya ringkaskan, kaedah ni lah kaedah yang saya cakap dalam bahasa yang kita mudah faham lah, bahasa orang awam, saya pun orang awam. Kita cakap dalam bahasa yang mudah kita faham. Dalam ibadah ni dia konsep dia mesti dia tak boleh buat satu benda tu melainkan ada dalil. Satu perkara yang mana kalau kita nak sembah Allah, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni. Kau solatlah seperti mana aku solat. Nabi Ibrahim lepas dia bina fondasi Kaabah, dia minta kepada Allah SWT supaya menunjukkan manasik, cara untuk nak melakukan ibadah haji. Nabi Ibrahim tak reka sendiri. Dia kena tunjuk kepada Allah SWT. Itu bila perkara yang mengikutkan ibadah-ibadah yang khusus lah, seperti solat, puasa dan sebagainya, haji, dia mesti ikut seperti mana yang Nabi ajar. Seperti mana yang dibawa. Kalau tidak, dia tidak adalah syahadah tu. Syahadah yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, dia tak ada nilai lah. Sebab tu bila kita mati lain. Bila kita mati, kita tak perlu pun sebut Nabi Muhammad SAW, kita sebut la ilaha illallah je. Sebab apa, dah tak ada ibadah lah pun. Sebab kita tinggal nak mati je dah. Cukup sebagai kita mengakui tauhid saja dah cukup dah. Sebab apa? Sebab dah tak ada dah kita nak melakukan amal yang kita lakukan di dunia. Tetapi kita di dunia masih kita perlu bersyahadah dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menunjukkan kita bukan sahaja mengikut Allah SWT, kita kena ikut tata cara yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya Nabi bawa. Wallahu a'lam. Baik, ada sedikit lagi. Ayat yang ke-6 insya-Allah. Lakum dinukum waliyadin. Ini penegasan lah. Ini dia punya kesimpulan dia sangat baik lah. Orang kata sangat hebat lah apa yang Allah SWT Nabi cakap. Nabi put it to the stop. Habis Nabi kata apa? Akhirnya untukmu agamamu, untuk aku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Seperti mana kita tahukan bahawa ad-din itu bermaksud agama. Maksudnya apa? Selama-lamanya aku, iaitu Nabi Muhammad SAW sendiri dan umat dia kena ikut apa yang Nabi buat, tidak akan sembah apa yang mereka sembah dan tidak akan mengikut cara yang mereka lakukan. Cara sembah pun tak ikut, penyembahan pun tak ikut. Tetapi ada juga ulama yang berbeza pandangan sedikit. Dia terjemahkan ad-din ni bukan sebagai agama, dia terjemahkan ad-din ni sebagai, dia tafsirkan ad-din ni sebagai pembalasan. Kita tahu kan Yaumuddin tu hari pembalasan. Kerana apa? Kerana mereka ini tidak mahu mengiktiraf, orang-orang yang mentafsirkan gini, dia tak mahu mengiktiraf bahawa adanya agama selain daripada agama Islam itu. Tapi Allah sendiri kata sesungguhnya agama yang dia doa itu adalah agama Islam. Maksudnya tidak ada masalah untuk memanggil perkara lain itulah agama juga. Tetapi bukan agama yang sebenarnya itu Islam lah. Tetapi ada ulama yang tak mau. Jadi dia alihkan nama din tu, dia kata tak ada agama selain daripada agama Islam. So dia terjemahkan din tu sebagai hari pembalasan.
Kalau dia terjemah, dia tafsirkan macam ni, maksudnya bagi kamu apa pembalasan bagi kamu, bagi aku pembalasan bagi aku. Maksudnya apa yang aku buat aku akan dapat bahagian aku, apa yang kau buat akan dapat bahagian. Cuma balasannya terserah pada Allah SWT lah. Sama ada Allah nak bagi kau keampunan ke, Allah nak bagi kau syurga ke, itu jalan kau betul, itu terserah kepada Allah SWT. So balasan tu Allah yang akan bagi. Wala antum abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu balasan untuk kalian, bagi aku balasan untuk aku. Yang itu juga ditafsirkan oleh para ulama. Dan bagi saya sebagai orang yang moden ni, orang contemporary, tak ada masalah langsung untuk kita menggabungkan kedua-dua makna. Betul lah. Sebab apa? Bagi kamu agama kamu, apa yang kamu buat akan dapat balasan daripada Allah SWT. Bagi aku juga agamaku, bagiku jugalah pembalasan untuk aku akan dapat balasan apa yang Allah akan bagi untuk aku. Kalau aku ikhlas, kalau benar aku di pihak benar, maka Allah akan mengadili dan masuk aku dalam syurga. Dan kalau kalian betul dan benar, kalian akan masuk syurga. Kalau kalian salah, kalian akan masuk dalam neraka. Itu cara Allah nak bagi tahu dan cara penafsir Quran menterjemahkan perkara tersebut, dan kita boleh gabungkan kedua-dua hal. Tak ada masalah perkara tersebut. Sebab tu kalau kita kata kat orang kan, kalau kita kata jazakallah kan, pembalasan kita tak boleh kata jazakallah je. Kalau kita kata jazakallah, semoga Allah membalas. Allah boleh balas baik, Allah boleh balas buruk. Jadi sebaiknya kita kata jazakallahu khair. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Kalau kita kata jazakallah, semoga Allah balas, masalah juga. Allah boleh balas dengan macam-macam jenis pembalasan. Jadi itu antaranya lah. Allahu a'lam. Jadi kesimpulan dia lah, kalau kita nak lihat kepada kesimpulan dia, awal surah ni Allah ajar kepada Nabi supaya apa? Supaya tolak terus usul kaum musyrikin ni, supaya apa? Tidak bolehlah Nabi Muhammad SAW ni berkompromi langsung apabila dia berkait dengan soal akidah. Sebab soal akidah, soal ibadah khusus, dia tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya, mesti ada dalil. Berlainan dengan soal muamalat, soal perhubungan, asalnya adalah diharuskan, mubah, sifatnya boleh, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Dia beza ibadah. Ibadah asalnya tak boleh. Kalau bahasa kita haram lah, tak boleh buat. Melainkan ada ibadah, ada dalilnya, ada petunjuknya daripada Quran dan sunnah Nabi SAW, dan oleh para ulama yang mutabar menjelaskan perkara tersebut. Kalau tak, kita tak boleh buat. Tetapi pada muamalat, pada asal hukumnya, main skateboard ke pernah tulis dalam Quran dalam hadis, pada asalnya adalah halal, boleh, tak ada masalah. Melainkan ada perkara-perkara haram yang terlibat sama, ada dalil yang mengharamkan. Misalnya, wallahu a'lam. Sebab tu bila orang mengharamkan muzik misalnya, ada ulama yang mengharamkan muzik, ada ulama yang menghalalkan muzik misalnya. Yang ulama mengharamkan muzik, dia tutup terus pintu yang kejahatan tu. Tapi ada ulama yang kata, tak, yang haram itu bukan haram pada zat dia, tapi haram selain daripada zat. Maksudnya ada perkara-perkara lain yang menyertainya. Contohnya ada maksiat, ada pergaulan bebas, adanya minum arak, itu menyebabkan muzik itu jadi haram. Jadi itu menunjukkan perkara Islam ni sangat luas, berkaitan dengan fiqh, tetapi apabila berkaitan dengan tauhid, sangat-sangatlah ketatnya, dan apabila berkaitan dengan perkara-perkara ibadah yang khusus, kita tak boleh melakukan sewenang-wenangnya tanpa ada dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi jadi kita tutuplah kata perbincangan surah Al-Kafirun ni, maksudnya Allah nak ajar kepada Nabi bahawa selama-lamanya ibadah itu, penyembahan itu hanya esa kepada Allah SWT, dan juga ibadah itu mesti ikut cara syariat Nabi Muhammad SAW, merealisasikan syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu fungsi syahadah. Nak tunjuk kita sembah Allah, takkan syirikkan Allah, dan syahadah kepada Nabi menunjukkan kita bahawa kita akan selama-lamanya mengikut syariat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Kita maaf di atas segala kekurangan, di atas segala kesilapan, ambillah yang mana yang baik, tinggal mana yang tersilap dan yang tersalah tu tinggalkan. InsyaAllah, semoga Allah ampunkan segala dosa kita dan merahmati kita semua. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Encik Muhammad dan Tuan Ellen. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi kita boleh teruskanlah kalau ada siapa yang nak lontarkan sebarang persoalan kan, ataupun kemusykilan, boleh tanya Ustaz lah kaitan dengan surah ini ataupun surah-surah yang kita dah belajar sebelum ni lah, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Apa khabar tuan? Sorry baru tu. Baik. Saya ni sambil mendengar sambil berjalan. Habis basikal ni. Masya Allah. Hati-hati tuan, hati-hati. Tak Hati-hati. ni berjalan kaki je. Oh, jalan kaki. Okey. Nak tanya sikit Ustaz boleh? Ya, Pasal silakan. surah Al-Kafirun. Ya. Kan ayat nombor 2 dan Ya. ayat nombor 3. Ya. Ayat nombor 2 tu disampaikan secara jumlah fa'iah kan. Ayat yang ketiga disampaikan secara jumlah ismiah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, satu lagi la antum wala antum. Ya. Jadi kat situ ada spesifik impact ke dari segi penyampaian ayat tu kan? Maksudnya Satu dia kata la a'budu. Tidaklah. itu kan ayat yang apa? Okey, tidaklah. A'bud. Sebab dia dimulakan fi'il mudhari' kan. Okey, Jadi mudahari. dia ayat satu lagi tu yang ayat ketiga kan dimulakan dengan wala antum kan. Antum tu dia mana? Isim. Jadi dia jumlah ismiah. Ya ayat ketiga tu disampaikan secara jumlah ismiah tu. Maksudnya ada Okey. lebih apa-apa ke daripada kesan daripada situ? Oh, yang ni saya ni technical, saya kena check balik. Saya tak tahu. Sebab nak kena sebab nak tengok balik saya kena check balik lah. Kenapa dia macam tu? Sebab saya tak tahu. Okey Ustaz, tak apa. Okey, terima kasih. Tapi saya akan check balik. Maksudnya kenapa ayat kedua tu dia menggunakan apa tu quickly yang ketiga. berbeza lah. Tiga. Baik. Sebab saya pernah dengar juga katanya kalau ayat itu disampaikan secara ismiah, dia macam lebih mendalam gitulah maksud. Tapi wallahualam dalam kes ni macam mana dia lebih mendalamnya tu. Baik, insya-Allah saya akan lihat balik. Okey Sebab Ustaz. tak boleh nak jawab bila benda teknikal ni pagi-pagi ni. Kita takut tersilap. Tak apa Ustaz, ni mungkin lain kali boleh. InsyaAllah saya akan tengok balik. Ni teknikal ni. Okey, Semula kepada pengerusi. Okey, insya-Allah kalau ada yang soalan yang lain. Secara ringkasnya kalau sedang menunggu soalan lah secara apa yang saya dapat daripada Ustaz tadi berkaitan dengan surah ni antaranya ialah ini memang satu surah yang penegasan tauhid lah Ustaz So maksudnya Ustaz mulakan tadi waktu kalau dari segi bacaan pun kalau kita baca Melayu tu sebenarnya dia tak macam tak kena dengan penegasan ayat Al-Quran ni lah. Maknanya Allah dan Nabi sampaikan surah ni dengan penegasan bahawasanya ini adalah perkara penting. Kalau kita baca sendiri tak ada masalah. Yelah. Bila Nabi sampaikan kepada orang tu dia berbeza lah. Berbeza lah. Dan keduanya yang saya dapatkan tadi ialah maknanya ini adalah penegasan dari segi kita tidak pernah menyembah apa yang musyrik sembah dan bukan setakat tidak sembah apa yang dia sembah, tidak sembah cara yang dia sembah lah. Itu antara dua perkara yang saya dapat tadi lah. Maksudnya penegasan tu bukan sekadar nak bagi tahu kita tak sembah apa yang dia sembah, tapi juga apa-apa cara, kalau ada cara yang dia sembah tu ada dalam cara kita sembah juga adalah salah lah. Jadi itu yang saya dapat tadi lah, insyaAllah. Melainkan kalau mereka meniru cara kita sembah tu lain. Mana kebetulan sama. Contohnya ada amalan-amalan kita yang sama dengan orang yang sama dengan kefahaman kita sama dengan orang Nasrani misalnya. Tapi sama itu bukan sama sebab mengikut agama dia. Sama itu sebab mereka juga asalnya datang daripada agama yang benar. Itu tak ada masalah lah. Maksudnya penyamaan itu mereka yang sama kita, bukan kita yang sama dengan dia, kerana amalan-amalan itu memang datang daripada Nabi yang sama, daripada Allah SWT. Asalnya kan agama Samawi itu asalnya ada yang sama kan. Yang itu tak ada masalah. Sebab saya timbulkan perkara ini sebab para sahabat pernah pun diorang bila pergi kepada Safa Marwah dia tak nak buat. Dia tak nak buat sebab dia kata orang jahilah pun buat benda ni. Sebab tu keluar ayat kata tidak ada dosa bagi kamu untuk Safa Marwah. Sebab dulu sebelum tu dia ada patung kat depan tu. Tu menyebabkan bila orang Islam nak buat tu dia tak ini cara sama dengan orang jahilah. Sampai Allah turunkan ayat. Maksudnya kalau yang sama itu memang asalnya memang mereka ambil ikut ajaran yang benar asalnya. Tetapi Allah
approve perkara itu selepas pada Islam datang, menunjukkan bahawa itu amalan asalnya adalah amalan para Nabi, itu Nabi Ibrahim. Itu lain lah, itu boleh kan. Tapi kalau kita ikut satu benda yang memang tak ada asas dia dalam selain daripada tak boleh. Kita tak boleh ikut cara yang mereka lakukan. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau saya boleh tanya lagi lah. Kalau kita cerita tentang kafir dan Islam ni, kita cerita tentang hidayat lah Ustaz kan? Jadi macam mana kita nak memahamkan, maksudnya orang kafir tu walaupun dah diberi peringatan, penyampaian, tapi kalau hidayah tu tak sampai kepada dia, macam mana tu Ustaz? Maksudnya dia akan tetap akan tinggal dalam kekafiran. Dia ada antara ulama mengatakan beginilah, ini secara yang kita faham, sebab kebanyakan yang benda-benda gaib kita pun tak faham bagaimana Allah itu memberi hidayah kepada manusia. Tetapi pada asasnya adalah dia mesti hati dia sendiri nak terima hidayah ni. Maksudnya dia orang yang baik lah, hati yang baik, hati yang salim. Dia kata orang yang menerima Islam ni dia menentang macam Umar menentang. Tapi Umar menentang bukan sebab dia nak menentang Nabi. Dia menentang sebab dia rasa macam ni Nabi ni bawa pecah belah. Nabi ni menyebabkan Arab ni bergaduh. Nabi ni menyebabkan kabilah-kabilah pecah. Sebab sampaikan dia sendiri sanggup untuk bunuh, biar dia bunuh, biar lepas tu benda tu jadi habis macam tu je. Maksudnya dia tak nak orang Arab ni berpecah belah. Tapi kebanyakan orang dia orang yang tak diterima hidayah sebab dia memang tahu benda kebenaran tu, tetapi dia tak nak ikut. Dia just macam tak nak dengar pun. Yang itu susah. Yang itu yang sebenarnya yang susah nak dapat hidayah. Dan memang dia tak nak listen, dia tak nak. Dia apa saja orang cakap, apa kau cakap bang, aku memang tak nak ikut lah. Yang itu yang hidayah yang dapat ialah hati yang baik. Orang yang walaupun dia menentang pada awalnya, tetapi dia menentang tu ada reason. Mungkin dia menentang sebab dia nak pertahankan agama dia. Dia rasa apa yang dia buat tu sebab telah melawankan agama dia. Tapi dia orang baik. Dia bukan saya saja nak lawan. Dia lawan sebab apa? Sebab ada reason yang dia rasakan benar. Tetapi apabila dia jumpa kebenaran tu, dia dengar kebenaran tu, maka dia tunduk kepada kebenaran tu, seperti mana Umar Al-Khattab, dia dengar orang baca Quran, dia membuatkan hati dia luluh. Orang-orang macam tu yang akan mendapat hidayah oleh Allah SWT. Orang yang asalnya baik. Orang yang memang hati dia baik. Bukan maksudnya perangai dia, mungkin dia jahat, dia ada minum arak ke apa. Yang itu kita tak kira. Dia kira yang memang daripada segi akhlak dia. Waduh, orang minum arak akhlak dia baik pun, dia cakap good morning apa semua kan. Kita kira itu yang jahat tu amalan peribadi dia. Orang yang dapat hidayah ni orang yang memang hati dia salim. Sebab tu orang yang masuk syurga ni adalah orang yang Nabi kata hati dia seperti hati burung. Maksudnya hati yang baik. Hati dia lembut. Itu orang yang dapat hidayah biasanya. Bukan maksudnya dia ganas macam Umar ganas. Tapi hati dia lembut, mudah tunduk kepada ilmu. Tetapi orang yang arrogant, orang yang sombong, orang yang memang tak nak dengar, yang rasa dia betul, yang orang itu yang susah mendapat hidayah oleh Allah SWT. Orang itu yang Allah kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawa wa lahum azabun alim. Sebab apa? Bagi mereka ini Allah tutup pintu hati mereka sebab mereka sendiri yang telah menutup pintu hati terhadap Allah SWT. Maksudnya bila kita nak bincang pasal Islam, dia bincang sikit pasal Islam, dia tak nak dengar. Yang tu susahlah sebab dia susah nak sampai hidayah. Sebab kita nak sampaikan tak boleh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Satu soalan last Ustaz. Yang sometimes kita dengar juga din tu maksudnya cara hidup. Jadi mungkin betul ke atau macam mana? Betul. Sebab dia sebenarnya din tu tak membawa makna kepada cara hidup. Din tu maksudnya agama. Jadi agama tu is the way of life. Sebab daripada segi bahasa, din tu seperti mana kita katakan tadi, dia maksudnya balasan. Dia boleh membawa masuk hutang. Sebab hutang pun ada balas kan. Dia boleh membawa masuk agama. Tetapi dia tidaklah memberitahu din tu, kalau tak silap saya lah, din tu taklah membawa kata memaksud kehidupan. Tetapi agama itu sendiri adalah kehidupan. Betul? Itu betul. Cara hidup. Tetapi kebanyakan orang tak suka bila guna kata macam tu. Sebab bila kata kehidupan pula, dia kata jadi tak ada nilai ibadah pula. Tapi bukan macam tu maksud dia. Kita katakan begitu, memang kita kena jadikan Islam tu sebagai cara hidup. Sebab apa? Sebab tu kerana apa kita sampaikan Islam? Bukan kita memang nak harap mereka masuk Islam lah.
Tetapi at least kalau mereka tak masuk Islam pun, at least mereka ikut cara seperti mana yang Islam bawa. Itu kata the way of life. Itu kata syariat. Syariat itu sendiri adalah apa? Untuk menjaga manusia ini daripada kerosakan, menjaga hak manusia, menjaga maruah manusia. Misalnya kita tak boleh ambil harta orang suka-suka hati. Itu kan ada dalam syariat dan itu juga diiktiraf oleh undang-undang dunia pun. Kita tak boleh ambil harta orang suka hati. Bagi itu kata-kata, kita nak ajar Islam ni supaya orang dengar Islam ni sebenarnya bukan untuk bergaduh dengan orang. Islam ni sebenarnya nak bawa manusia ni supaya hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman damai. Tetapi dia ada cerita pasal perang tu sebab apa? Sebab logik lah. Bila ada orang memerangi kita, takkan kita nak biar saja. Mana boleh orang tampar kita kanan, kita bagi kiri pula. Guru saya kata, orang bagi kanan kita elak, bagi kiri kita elak. Lepas tu kalau sempat kita sifat dia dulu. Itu guru saya ajar. Sebab dia dah attack kita. Jadi tak boleh, tak ada. Islam tu dia lengkap. Dia ada cara yang asalnya kita tak bermusuh dengan sesiapa pun. Tapi bagi at least kita sampai, bagi kita peluang untuk menyampaikan kebenaran itu, mudah-mudahan dia nak dengar. Itu yang Allah kata kepada Musa AS, sampailah kepada Firaun tu, mudah-mudahan dengan kata-kata yang baik, mudah-mudahan dia tergolong dalam golongan orang-orang yang patuh lah, orang-orang yang nak dengar. Wallahu a'lam. Tapi menarik sebenarnya bila Tuan Alan cakap macam ni, maksud kita ada hujah sebenarnya. Kita nak sampaikan Islam ni bukan sebab nak tarik mereka sahaja masuk Islam. Kalau mereka tak nak, apa boleh buat, la ikrah fiddin. Tapi at least kita boleh hidup dalam keadaan yang mengikut tata cara seperti Islam ajar. Seperti Islam kata jangan minum arak, jangan ni. Benda-benda tu sebenarnya baik pun. Dah banyak dah pun saintis, doktor-doktor yang kata arak tak bagus pun. Jadi itu perkara-perkara yang kita nak bagi tahu. Bukan sekadar kata kita nak bermusuh dengan mereka, tapi kita nak supaya masyarakat hidup secara harmoni mengikut tata cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi saya rasa kita dah sampai di penghujung lah ya. Terima kasih kepada semua jemaah, terima kasih kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dan juga terima kasih terutama pada yang berbagi ustaz lah kerana dapat bersama-sama kita pada pagi ini dalam sesi tadabbur surah Al-Kafirun. Jadi insya-Allah semoga semuanya kita lalui bersama pagi ini mendapat keberkatan dan diberi rahmat daripada Allah dan keberkatan dan diampun Allah segala dosa kita lah yang kita bertadabbur ayat-ayat. Jadi insya-Allah saya rasa itu saja buat masa ini. Kita jumpa lagi pada masa hadapan di waktu hari dan sama, insya-Allah kita akan sampaikan lagi iklan kita lah dalam waktu-waktu terdekat sehingga menjelangnya hari Ahad dan minggu depan, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.